أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. الله ما شاء الله. إنك سميع الدعاء. يا رب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الله ما شاء الله ما شاء الله. يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. الله 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 الله. مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. الله. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله الله. صدق الله العظيم. Astagfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam My Quran Time baca faham amal, dan hari ini kita ingin mengikuti ulang kaji pada halaman 55 hingga 59, dan kita amat bertuah pada hari ini kita bersama dengan tetamu pada hari ini Dr. Mahyudin Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan ya ke My Quran, masya-Allah. Dr. Mahyudin adalah daripada pensyarah kanan program pendidikan Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, dan kita bersama Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kita ada tetamu Ya, istimewa subhanallah. hari ini. Jemputan. Alhamdulillah seronok Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya. Ustaz. Dan kita bertuah pada tuan-tuan yang berada di rumah, terus kita ambil kesempatan untuk share di Facebook masing-masing untuk kita mendengar mutiara dan bacaan Al-Quran yang akan kita semak daripada halaman 55, 56, 57, 58, 59. Harapnya kita sempat untuk mengikuti mutiara demi mutiara agar kita jadikan ia sebagai cahaya hidayah dalam kehidupan kita, agar dipandu Allah menuju sirat, jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulakan dahulu majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran. Kali ini kita persilakan Ustaz Tarmizi dahulu memulakan, dan kemudian nanti kita akan mendengar bersama dengan Ustaz Dr. Mahyudin Daud. Silakan Ustaz Tarmizi dahulu. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul yang saya kasihi, dan saya mulakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Mahyudin bin Daud dari pensyarah kanan program pendidikan Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Yang kita dengar sebentar tadi bacaan daripada Fadhil Doktor begitu meresap, bacaan yang penuh dengan menjiwai bacaan itu. Jadi kita nak
nanti kita insya-Allah kita mohon Al-Fadhil Doktor boleh kongsikanlah dengan kita apa tips barangkali untuk kita benar-benar menjiwai setiap kalimah yang kita baca dalam Al-Quran insya-Allah. Sebelum saya mulakan bacaan Ustaz surah Al-Fatihah, kita nak ajaklah sahabat-sahabat kita, mungkin dia tengah istirahat hari Sabtu ni Ustaz. Betul. Dia tengah minum kopi ke apa tengah hari ni, sebarkan pengajian ulang kaji kita pada saat ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang lain dapat terus belajar mengingat kembali halaman-halaman yang telah kita belajar, khususnya sahabat-sahabat di Tupak Kelantan. Mana Tupak Kelantan? Sebab Al-Fadhil Doktor berasal dari Tumpat Kelantan. Ya, sebelum ini kita dah bersama dengan asatizah kita, jemputan kita juga dari Kelantan. Ustaz ada Dr. Ustaz Hamdi, ada Ustaz Prof Dr. Muhammad Najib, subhanallah, Ustaz Wan Ainuddin, subhanallah. Jadi hari ini kita bersama lagi dengan sahabat ilmuwan kita dari Tumpat Kelantan. Jadi sebarkan pengajian kita dan mari kita sama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi memulakan pengajian ataupun ulang kaji kita pada hari ini. Kita membaca berkali-kali surah Al-Fatihah ini untuk mengingatkan kepada kita bahawa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada saya, kepada ahli keluarga saya, kepada kami jalan yang lurus, jalan yang diikuti oleh orang-orang yang diberi nikmat. Dan salah seorang tokoh yang kita dalami pada halaman ke-55 ini adalah Nabi Zakaria, Sayyidatina Maryam, dan ada kaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Tiga tokoh ini adalah mereka yang memperoleh nikmat dan bagaimana mereka mensikapi hidayah daripada Allah dalam kehidupan seharian. Ini yang kita ingin sama-sama bersama dengan Dr. Mahyudin Daud pada hari ini untuk kalau biasanya mungkin kita bercakap tentang orang yang dalam keluarga Ustaz, cabaran antara yang ingin oleh pasang suami isteri adalah anak. Dan dalam kisah Nabi Zakaria ini beliau lewat mendapat anak, dan bila dapat anak, ada Allah menyatakan pada ayat 39 yang doktor bacakan tadi, ialah Nabi Yahya ada sifat yang istimewa, ada 4 sifat: musaddiqan bi kalimatin minallah, kemudian wasayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Jadi mungkin kalau kita boleh dengar sedikit daripada Dr. Mahyudin sebelum kita pergi lebih jauh bahagian qiraat. Kali ini bergabung tadabbur dan bacaan pada seorang insan. Silakan Dr. Mahyudin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertamanya saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan untuk bersama dengan Quran Time untuk kali ini. Sama-sama memeriahkan, sama-sama untuk membudayakan Al-Quran, memartabatkan Al-Quran kepada kita warga rakyat Malaysia khususnya. Terima kasih kepada
pemudah cara masya-Allah tabarakallah hari ini pertemuan yang hebat. Pertemuan yang sebelum ini saya tengok dia di televisyen saja. Hari ini dapat tengok secara berdepan masya-Allah. Dan juga Ustaz Tarmizi pun sama ya. Kita tak pernah berjumpa secara langsung sebelum ini. Ana mendengar saja suara Fadil Doktor. Ya ke? Bacaan tu. La ilaha illallah Rasulullah. So saya kira pertemuan yang moga-moga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita menyemak dua ayat yang saya bacakan di awal tadi dengan bacaan yang kali pertama di dalam dunia inilah dunia televisyen. Tak pernah lagi. Sebelum ni pernah masa saya mula-mula diberi jawatan tutor pada ketika itu adalah masuk TV1 2 kali. Lepas tu tak ada. Ni pula timbul ya. Muncul kembali ya selepas ada tamat pelajaran. Masya-Allah. Subhanallah. Baik. So kita menyemak dua ayat ini iaitu ayat ke-38 dan 39 surah Al-Imran. So bacanya Al-Imran. Ada orang baca Al-Imran ya. Itu tidak tepatlah. Al-Imran dengan arti Alu keluarga, Imran nama seorang tokoh di zaman Nabi Isa alaihissalam, zaman Nabi Zakaria. Secara tepat lagi zaman Nabi Zakaria. Bahkan dia adik-beradik ya kepada Nabi Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Baik. So dalam ayat yang ke-38 kita tengok hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya, di sanalah Nabi Allah Zakaria alaihissalam memanjat doa kepada Tuhannya, memanjat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Dia berkata, Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhan, kurniakanlah kepadaku daripada sisimu zuriat yang baik. Iaitu baginda memohon anaklah secara khususnya. Ya. Kerana anak itu suatu nikmat yang sangat besar yang dalam ayat yang lain Allah SWT sebut ya, ada orang-orang yang Allah Taala beri anak perempuan, wa yahabu liman yasha'u inatha. Ada orang-orang yang Allah Taala berikan anak lelaki, wa yahabu liman yasha'u dhukura. Dan selebihnya ada segelintir manusia yang Allah Taala jadikan dia itu tidak ada nasib dalam nikmat ini. Mereka telah ditulis sebagai mandul lah. Guna perkataan itu, minta maaf ya. Baik. So Nabi Allah Zakaria apabila dia melihat rentetan kenapa dia berdoa untuk dapat anak, sedangkan dia tahu pada ketika ini dia sudah lanjut usianya. Disebutkan oleh ahli tafsir bahawasanya umurnya pada ketika ini 120 tahun. Masya-Allah. Dan isterinya berumur sekitar 100 tahun. Itu sebagaimana disebut oleh ulama al-ajilla al-mufassirun. Okey. So dalam keadaan dia tahu umurnya sudah begitu lanjut 120 tahun, tapi walaupun jangan kita ukur dengan umat di zaman kita ini ya. Zaman kita ini sudah tidak ada yang 120 tahun ya. Itu kalau ada itu tak tahu keadaannya macam mana ya. So umat terdahulu Allah Taala kurniakan umur yang panjang. Nabi Nuh alaihissalam sehingga 1000 tahun. Nabi-nabi yang terkemudian pun masih lagi usianya panjang-panjang ratusan tahun. Umat Nabi Muhammad ni sebagaimana disebut oleh Nabi alaihissalam dalam satu hadis, a'maru ummati baina 60 wa 70 atau kama qala alaihi salatu wassalam, umur umat aku ni sekitar 60 hingga 70 tahun. Maknanya kalau lebih daripada 70 tahun itu memang subsidi sungguh. Subsidi yang sepatutnya digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Baik. So Nabi Allah Zakaria kenapa dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu taala untuk dapatkan anak, sedangkan dia tahu bahawasanya dia sudah tua dan dia tahu bahawasanya isterinya mandul. So jawapannya ialah apabila dia melihat Nabi Allah dia melihat Siti Maryam mendapat alaihissalam. Siti Maryam didoakan oleh ibunya iaitu isteri kepada Imran supaya dapat anak yang
yang apa, kalau kita boleh rujuk ayat yang sebelum kan, anak yang dia boleh manfaat, dia boleh apa ni, infakkan anaknya itu, dia boleh apa nama ni, serahkan anaknya itu untuk fi sabilillah. Tamam. Tiba-tiba keluarnya perempuan Siti Maryam. So apabila keluarnya Siti Maryam dengan dipenuhi dengan apa kita panggil benda ajab, benda-benda ajaib yang bersifat seolah-olah seperti mukjizat, maka Sayyiduna Zakaria dengan umurnya yang begitu lanjut bercita-cita, mahu juga ia untuk mendapat anak. Masya-Allah tabarakallah. Itu cetusan bagaimana Nabi Allah Zakaria mendoakan kepada Allah SWT untuk mendapat anak. Padahal dia tahu dia sudah tua dan isterinya mandul. Kemudian fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Lalu menyuruhlah ataupun memanggillah Nabi Allah Zakaria oleh al-malaikah. Al-malaikah di sini bukan artinya malaikat sekalian malaikat, bukan. Ini disebut dalam bahasa Arab utliqal jam'u wa yuradu bihi al-ifradu. Disebut jamak tetapi dikehendaki daripada malaikah perkataan yang jamak itu seorang saja, iaitu Sayyiduna Jibril alaihi salam. Jadi al-malaikah itu ialah Sayyidina Jibril alaihi salam. Kenapa disebut al-malaikah dengan jamak? Kenapa tak sebut Jibril terus? Itu untuk ta'ziman limakanati Sayyidina Jibril li'annahu ra'isu al-malaikati. Kerana nak mengagungkan, nak membesarkan kedudukan ni Sayyidina Jibril selaku dia ini adalah ketua kepada sekalian para malaikat, ya. Itu masya-Allah tabarakallah. Fanadathul malaikatu, maka menyerulah Nabi Zakaria oleh Sayyidina Jibril wa huwa qa'imu yusalli, dalam keadaan Nabi Zakaria sedang berdiri mengerjakan sembahyang fil mihrab, di satu ruangan. Mihrab dipanggil, sekarang ni pun kita panggil mihrab, kita masih guna perkataan mihrab, ya. Di masjid-masjid ada mihrab, iaitu satu ruangan yang khusus, biasanya di bahagian depan, ya. Mihrab ni kalau kita tengok sejarah-sejarah mihrab pada zaman-zaman terdahulu dia banyak, ya. Bukan saja mihrab di depan untuk yang imam solat saja, bukan, tetapi di sebelah-sebelah tepi masjid pun dia ada mihrab khusus. Yang ni mihrab untuk orang ni, yang ni mihrab untuk orang ni. So Sayyiduna Zakaria alaihissalam dia diseru oleh Sayyidina Jibril ketika dia sedang bersembahyang di mihrab, ruangannya yang khusus di mana dia mengerjakan ibadah di situ, ya. So Sayyidina Jibril kata apa? Annallaha yubashiru maqulul qaw, kita panggilkan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Jibril ini dia. Innallaha yubashiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepadamu ya Zakaria dengan Nabi Yahya. So Nabi Yahya ni hebat, nabi yang sangat hebat, di mana namanya itu sudah tersedia daripada Allah Subhanahu. Allah Taala yang menamakan dia Yahya. So ini pengajaran juga sebenarnya untuk kita. Kalau kita nak dapat anak tu, siap-siapkan nama. Itu sunnah Allah SWT. Sedangkan ini belum mengandung lagi ni, entah ke mana lagi ni, tak tahu apa lagi ni, sudah ada nama, ya? Sudah siapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk kita orang beriman ini, sebolehnya kita dapatkan nama-nama yang bagus. Ini maksudnya apa Ustaz? Maksudnya nama tu sebelum dia berkahwin ke ataupun dah berkahwin lepas baru? Itu terpulanglah. Terpulang, ya. Awal pun boleh, ya. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Masya-Allah, ini mungkin Ustaz Tar dulu macam mana Ustaz? Ustaz lebih awal dulu tak bernama. Tak, cuma masa pengalaman sikitlah masa pergi Mekah tu, anda minat dengan apa nama ni, bukan minatlah, selalu kebetulan masa solat tu dia jadi imam, Syekh Humaid. Masya-Allah. Jadi anak-anak dia bagi seorang nama Humaidi. Tapi dah tua, dah Syekh ni dah berusia lah. Dah berusia. Masya-Allah. Itu cerita tentang nama, ya. So sebagusnya kita cari nama-nama yang baik untuk kita siapkan anak-anak kita. Masya-Allah. So lebih lagi kalau dah mengandung, kita dah wasken kan, dah tahu jantinanya itu, lagi-lagilah kita siapkan nama. Dan nama-nama itu bagi ada yang tafaul. Kita panggil ada tafaul, ada sempena yang baik untuk anak itu. Optimis, ya, ke depan. Yang optimis, ya. Nama-nama yang bagus. Dia tahu namanya, dia tahu maksudnya, kan. Dia boleh membesar dalam keadaan yang cukup optimis. Baik. Annallaha yubashiruka bi Yahya musaddiqan. Yang mana Nabi Yahya ni dia punya karakter dia
apabila dia telah lahir nanti dan membesar dewasa, pertama karakternya ialah musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia membenarkan kalimah daripada Allah. Apa itu membenarkan kalimah daripada Allah? Oh, rupa-rupanya bi kalimatin minallah tu Nabi Isa alaihi salam. Kerana Nabi Isa sebagaimana yang kita tahu dia adalah kalimatullah, apa nama ni, wa huwa apa ni, kalimatullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kan. So Nabi Isa alaihi salam adalah kalimah Allah. Dia adalah lahir daripada kalimah Allah. Kalimah mana? Kun fayakun. So kun fayakun, itulah kalimah Allah, maksud kalimah Allah Taala itu. So peranannya ialah musaddiqan bi kalimatin minallah. Nabi Yahya dia akan, apabila membesar, dia akan membenarkan Nabi Isa alaihissalam. Berarti dia akan berjuang bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan wasayyidan, dia akan mengepalai kaumnya. Orang-orang yang beriman di kalangan Bani Israel, memperjuangkan kebenaran. Wahasuran, dan seriusnya dia dalam perjuangan sehingga dia meninggalkan satu bahagian yang saya kira bahagian yang tak boleh ditinggalkan oleh lelaki-lelaki yang lain di atas muka dunia ini, Ustaz Tirmizi, iaitu apa? Berkahwin. Perempuan. Dan dalam surah ni pun bercakap tentang zuyyinal linnas hubbus syahwat min nisa. Rupanya di sini dijelaskan wahasuran. Ada kaitannya. Wahasuran dengan arti kata dia menjauhi wanita, dengan arti kata dia fokus kepada kerja buat dakwah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasuran ni jadi pilihan sebenarnya. Pilihan. Berkahwin itu sunnah. Tamam? Berkahwin itu sunnah. Dan kalau tak nak berkahwin boleh. Kalau ada siapa-siapa tak mau kahwin, boleh, tak ada hal. Tapi masa yang seharusnya dihabiskan kalau dia tak kahwin ialah dia kena infakkan diri dia fi sabilillah, berjuang. Kalau tak kahwin saja tak mau kahwin, itu bertentangan dengan sunnah Nabi. Lebih baik dia kahwin. Okey. Itu hasuran, dengan mana dia menjauh wanita, dia tidak berkahwin. Tamam, walaupun bukan dia tak mampu, ya, ada fitnah dilontarkan kepada Nabi Yahya bahwasanya dia ni inin, maknanya lemah. Macam maaf cakap, lemah batin lah. Lemah batin tidak, ya. Disebutkan oleh para ulama kita dalam kutubut tafasir bahwasanya Nabi Yahya ni dia seorang lelaki yang sempurna. Subhanallah. Yang kira-kira kalau dia mau kahwin tidak ada masalah. Dan kemampuan dari sudut metode dia okey. Tetapi dia menjauhi wanita, maknanya dia tidak berkahwin kerana fokus seriusnya dia memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyyan minal mursalin, dan akhirnya selepas tumbuhnya Nabi Allah Yahya dalam keadaan penuh perjuangan bersama dengan Nabi Isa, kemudian mengepalai kaumnya, kemudian dia meninggalkan kaum wanita, fokus dia dalam fisabilillah, akhirnya dia diangkat menjadi nabi, nabiyyan minal mursalin minas salihin, di kalangan orang-orang nabi-nabi yang saleh. Itu lebih kurang yang empat perkara, ya, sifat berkaitan dengan Nabi Yahya ini. Jadi Ustaz, sebenarnya bila bercakap tentang empat sifat ini, dia apakah pelajaran untuk kita pada tahun ini bila kita lihat itu? Tadi Ustaz bercakap tentang Yahya itu bagi nama awal-awal, ya. Jadi kalau empat perkara ini, apa poin yang boleh kita ambil pelajaran untuk kita simpan dan ikuti? Al-Quran itu kalau nak dikutip mutiara-mutiaranya, kalau nak diambil istifadahnya, itu sangat banyak. Ustaz, ya, yang semua kita tahu. Walaupun ayatnya pendek, walaupun ayatnya bercerita tentang kisah-kisah. Ini cerita tentang kisah. Bukan ayat-ayat hukum ini, kan? Ini ayat-ayat bercerita tentang kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yahya. Tetapi sedutan daripada kisah-kisah ini sangat banyak kita boleh ambil. Masya-Allah, tabarakallah. Pertama ialah doa. Kalau di ayat yang pertama itu doa. So doa itu sangat hebat, doa itu, ya. Lebih-lebih lagi doa orang-orang yang saleh. Doa daripada si ibu. Ya, saya sendiri, masya-Allah tabarakallah, sehingga ke saat ini saya boleh dikatakan kuatnya saya ini kerana doa ibu saya. Doa ibu saya.
Sehingga saya nak masuk ke rancangan ini pun saya mesej ibu saya supaya sembahyang hajat dan doakan. Subhanallah. Ya, mana tahu kan tersasul tak jadi apa semua baca karut habis jadi. Kan? So kekuatan yang ada sikit sebanyak ini daripada ibu, masya-Allah. Okay. So doa-doa ada di sana, doa-doa yang barakah kita katakan. Sebab itu kita ni dianjurkan untuk sentiasa menziarahi alim ulama, ya, para salihin, ya. Alal akal kita mintakan mereka supaya doakan kita, ya. Kita bawa anak-anak kita supaya mereka doakan anak-anak kita. Ini sunnah para sahabat alaihi wassalatu wassalam. Mereka apabila lahir anak, mereka bawa anak-anak mereka kepada junjungan Nabi kita alaihi wassalatu wassalam supaya didoakan. Itu sunnah Nabi, bukan main-main, ya. Maksudnya daripada ayat 38 39 ini salah satunya ialah kita minta orang-orang soleh berdoa. Dan kalau di ayat 39 ini Ustaz, ya, kalau maksudnya dengan doa ini dengan izin daripada Allah Subhanahu taala, maka Nabi Zakaria dikurniakan anak yang amat-amat masya-Allah dengan sifat-sifat yang Ustaz nyatakan tadi, ya, berkat kerana doa tadi itu. Masya-Allah, itu doa, ya. Kuasa doa. The power of pray, kan? Doa. Masya-Allah. Jadi itu adalah pelajaran penting yang kita boleh ambil daripada ayat 38 39 tuan-tuan yang berada di rumah. Dan sudah tentunya kisah Nabi Zakaria ini bukan sekadar di dalam surah Ali Imran, tetapi ada juga di dalam surah-surah lain. Salah satunya surah Maryam awal lagi bercerita tentang doa juga, ya, bagaimana dijelaskan satu persatu lebih mendalam tentang isi kandungan doa Nabi Zakaria ini. Jadi kita ingin melihat kepada kisah insan yang dijaga oleh Nabi Zakaria, iaitu Maryam, ya. Insya-Allah kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, kerana ia takkan kembali. Dapatkan yang original lah, itu sikit saja. Pasal Al-Fadhil doktor duk tengok dia. Pasal nanti kita nak dengar lagi bacaan ataupun kita nak dengar tarik daripada istilah tarik, ya. Mas tarik itu maksudnya bacaan taranum yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil doktor. Sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, saya secara peribadinya rasa sangat bertuah lah pada hari ini, sebab sebelum ni saya pernah selalu juga mendengar klip-klip bacaan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Mahyuddin. Tadi pun kita banyak dengar nama Yahya, Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Yahya. Al-Fadhil Ustaz Dr. Mahyuddin merupakan adik kepada seorang Johan antarabangsa, nama dia Ustaz Yahya Daud. Johan tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun 1999. Dan Ustaz Dr. Mahyuddin sendiri bukan kaleng-kaleng. Sebab Al-Fadhil Ustaz Dr. Mahyuddin merupakan hakim dalam bidang suara. Allahu Akbar. Hakim dalam bidang suara ataupun vokal Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Kelantan selama 10 tahun. Allahu Rabbi. Tahu saya nyanyi tadi pun tak tahulah macam mana vokal saya. Duduk sebelah Tok Hakim ni. Allahu Akbar, masya-Allah. Jadi sebab tu Ustaz Fazrul saya sekali je baca, tak adalah Ustaz doktor baca lepas ni. Jadi apa yang saya ingin menarik perhatian sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, dikongsikan oleh Ustaz Yahya, beliau menyatakan bahawa ayah beliau, yakni Ustaz Daud lah, Allahyarham Ustaz Daud, sangat mementingkan Al-Quran. Ini abang pada Ustaz Mahyuddin cerita pada kami, ayahnya sangat mementingkan pengajian Al-Quran. Sebelum subuh sudah menyuruh untuk membuat latihan Al-Quran dan selalu membawa anak-anak ke kelas taranum. Allahu Akbar.
Subhanallah. Jadi nak sebut demi masa tadi kan yang saya sampaikan nyanyian sikit tadi lagu daripada Raihan tu, masa usia kita tu jangan kita tinggalkan, kalau tak kita akan menyesal lah satu nanti, kecuali kita membuat bekalan lah. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang mana terlepas pengajian kita dalam My Quran Time, jangan gusar kerana boleh buat ulang kaji. Dekat mana Ustaz? Dekat platform yang kita akan kongsikan ini, platform-platform kita ada Facebook, Sahabah Al-Quran My #Quran Time. Kita ada juga Facebook yang kedua My #Quran Time, di YouTube channel kita My #Quran Time Official, dan juga boleh berkongsi juga, ikuti kami di Instagram kita My Quran Time Official. Sahabat-sahabat semua, Al-Fadhil Ustaz Dr. Mahyudin, Ustaz Fazrul, Ustaz Dr. Mahyudin, pengajian Usuluddin di Mesir, kemudian menyambung pula selama 3 tahun di Darul Ifta. Tetapi menariknya, secara tak langsung doktor juga mendalami ataupun mengikuti pengajian Al-Quran secara bertaranum ni ataupun bertalaqi ni secara tak formal lah, tak formal. Tapi bacaan tadi tu subhanallah. Mungkin doktor boleh kongsi dengan kami, mungkin ada macam manalah sistem ataupun cara pengajian Al-Quran di sana. Boleh kongsi dengan kami juga cara nak suara, jaga suara, pernafasan dan sebagainya. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Bersabit dengan pengajian di Mesir, subhanallah. Saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ditakdirkan pengajian saya di peringkat sarjana muda yakni di Mesir. 2 tahun saya berada di Mesir untuk mengikuti pengajian sarjana muda di Al-Azhar Al-Sharif. Masya-Allah. Ketika itu masih kelam kabut, kita baru lagi di Mesir. Tetapi selepas habis tamat pengajian di Al-Azhar, saya menyambung pengajian di Darul Ifta Al-Misriyah, ataupun di tempat kita ni kita nak panggil apa, Jabatan Mufti, kan? Jabatan Mufti Mesir, Republik Arab Mesir. So Jabatan Mufti Republik Arab Mesir ni dia ada pengajian khusus untuk mentadrib mahasiswa-mahasiswa yang berkelayakan untuk mempelajari maharatul ifta'i syar'i. Iktisabi maharatul ifta'i syar'i dipanggil. Untuk mempelajari kemahiran fatwa syar'i lah. Tapi saya tak pandai, jangan tanya hukum pula ya. Saya tak pandai. Saya mengikuti saja, belajar. Tapi masya-Allah, detik-detik yang berharga dalam hidup saya di Jabatan Mufti, kerana 3 tahun tu ya, kerana saya hidup, kita hidup dengan para ulama, masya-Allah, kibari ulama Al-Azhar, termasuk Mufti Mesir sendiri, Profesor Dr. Ali Jumaah, Profesor Dr. Sa'duddin Hilal, Profesor Dr. Rafat Uthmani, tokoh-tokoh besar di peringkat dunia, bukan peringkat domestik, bukan, peringkat dunia, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Di celah-celah itu, ketika saya belajar di Darul Ifta itulah, ada kesempatan yang saya gunakan bersama dengan kawan-kawan yang lain, seperti Ustaz Dr. Wan Helmi yang beberapa minggu yang lalu. Kita berehlah berjalan, mendekati dunia taranum. Dari sudut taranum sebenarnya saya, sebagaimana yang Ustaz cakap tadi, ada basic keluarga maknanya. Abang saya yang tua nama Ismail itu, dia pernah Johan jugalah, tahun 70-an. Saya tak ingatlah tu ya. Walaupun saya sempat belajar dengan Allahyarham abang saya yang nama Ismail itu. Kemudian selebihnya saya belajar dengan abang saya yang Ustaz Yahya itulah ya. Dan kemudian kesempatan di Mesir itu saya dengan kawan-kawan berjalan ya, saya sempat bersama dengan Tabib Dr. Tabib Ahmad Nuaina, kan? Nama besar, bahkan dikatakan dia tu akhiru nujum maknanya bintang Quran terakhir di saat kita sekarang. Masih hidup, tapi dah nampak begitu uzur. Tapi nampak Facebooknya selalu aktif ya. Masih lagi menyampaikan bacaan. Itu hebatnya di Mesir ya, satu yang saya kira tidak ada di tempat yang lain. Al-Qurannya, ahli-ahli Al-Qurannya tu memang betul sampai mati. Allahu Akbar. So kalau kita ni orang tua tak mengaji dah, nak buat persembahan depan orang dah kita ni kan, tapi dia boleh buat persembahan masih
sehingga ke saat terakhir. Syekh Mustafa Ismail, Subhanallah. dia baca Quran sebelum dia mati beberapa hari, dia masih lagi menyampaikan Allah. bacaan Quran di hadapan khalayak ramai. Masya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kesempatan di Mesir saya sempat mengikuti banyak majlis-majlis pembacaan Al-Quran, khususnya di majlis azak lah. Azak ni artinya majlis bacaan Quran selepas kematian. So, itu budaya orang budaya dia. Mesir macam tu ya. Apabila berlakunya kematian sanak saudara, family, so dia orang akan panggil kori-kori untuk baca Quran. Dia bukan macam kita ya. Kita ni kita bagi Quran baca kan. Dia tak, dia panggil kori baca. Subhanallah. Berapa banyak tu? Itu adalah panjang masa daripada lepas isyak sehingga pukul 12. 11 12 lebih kurang macam tu. Itu dia panjang. Kadang-kadang 3 orang qari, 4 orang qari baca, bergila-gila. So hadirin yang hadir untuk takziahkan keluarga si mati, dia orang tak buat apa, dia orang duduk je. Duduk mendengar, tadabbur, Allah. menghayati dan kemudian menghadiahkan pahala. Subhanallah. Mendengar dan menghayati itu kepada si mati. Itu saja. Itu saja. Okey. Masya-Allah. So itu suasana di Mesir. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi saya banyak menuruti Syekh Tabib Ahmad Nuainat tadi. Malam ni kita free, kita telefon dia, Syekh anta fin fil lail, dia cakap di masjid sekian-sekian, di tempat sekian-sekian, so kita follow. So kita jom kawan-kawan kita follow. Jadi itu budaya bagaimana doktor boleh mendalami kepada bacaan Al-Quran, taranum tadi. Itu di antara. Kemudian kesempatan yang lebih special apabila Tabib Dr. Ahmad Nuainat jemput ke rumahnya. Subhanallah. Dan naik keretanya, masya-Allah. Dalam kereta tu dia kata, "Ya bani Iqra." Dia kata, "Ya bani Iqra." Wahai anakku, baca. Masya-Allah. Dalam bahasa kita kan. Dan saya pun baca dalam kereta. So dia, masya-Allah, masya-Allah. أنت أستاذ كبير في علم المقامات. ما شاء الله. بس حنجرتك صغيرة قوي. Apa benda itu? Alam masyaallah itu. Masya-Allah. Musyarif itu. Engkau ada kebolehan dalam ilmu maqamat, ilmu taranum maknanya. Tetapi kau punya tengkuk kecil sangatlah. Anggarah maknanya ada apa ni kita kerongkong. So suara saya itu tidak besar macam suara Ustaz Tirmizi. Ustaz masya-Allah besar, dia menyasyid pun masya-Allah. Allahu akbar, masya-Allah. Bergema dewan ini. Macam saya ni kecil je suaranya. Allah Rabbi subhanallah. Walaupun sempat juga beberapa kali ke rumahnya untuk baca depan dia dan dia komen lah, ini lagu Nahwan, ini kena buat macam ni sikit-sikit. Dia sebenarnya sesuatu itu tidak ada di Mesir ya. Orang Mesir sendiri kalau dia orang belajar taranum, dia ikut-ikutan saja. Ikut di telekaset ataupun CD macam tu je. Kemudian tamrin sendiri di rumah. Dia orang tidak praktis di rumah. So dia tak ada mengadap-ngadap ni, tidak berapa ada. Kecuali setengah-setengah orang saja. So kita dapat kesempatan ini. Masya-Allah. Kita nak dengar nanti Ustaz. Kita nak dengar. Mungkin boleh contoh bacaan ala-ala tadi yang kalau boleh saya tanyakan, yang di permulaan tadi doktor baca tadi, bacaan itu lagu Bayati kan, bacaan mirip bacaan Syekh itu ala saya ikutlah cara Syekh Mustafa Ismail. Kita dengan Syekh Dr. Ahmad Nuainat pula lah. Okey. Tak pandai lah. Masya-Allah. Tapi kita masya-Allah itu pengalaman doktor yang amat berharga lah maksudnya. Yang ilmu ini dia akan dimanfaatkan sampai ke hujung usia kan. Dan ini yang bagi tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di mana saja sekarang yang mengikuti ulang kaji ini, kita doa agar kita diberi rezeki bertemu dengan guru. Pasal penting guru ni kan. Kalau tidak nanti kita bolehlah praktis sendiri-sendiri kan. Lepas tu jadi tak jadi tu dan asal bunyi je kata. Asal bunyi kan. Masya-Allah. Jadi kita nak menyambung sedikit daripada halaman 55. Kalau tadi tentang kisah Nabi Zakaria, kita nak menyambung kisah Maryam, Sayyidatina Maryam pada ayat 42 sehingga ayat 45. Kali ini kita nak mendengar mungkin lagu berbeza lah Ustaz ya. Saya bab lagu ni saya tak tahu namanya tapi buat boleh. Tengah belajar. Itu sebabnya silakan doktor untuk membacakan ayat. Saya minta pendapat saya nak dengar Nahwan boleh tak? Tapi nanti doktor boleh campurlah, mungkin ada Nahwan ke apa terpulang tak sedap. Subhanallah. Tuan-tuan di rumah boleh cuba untuk mengikuti. Kalau tak mampu nanti kita belajar lagi lah ya, insya-Allah. Silakan doktor.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الله 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 يا رب ما شاء الله. افتح عليك ما شاء الله. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الله. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. الله يا رب ما شاء الله. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الله يا رب. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه الله. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. الله. اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الله الله الله. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 42 hingga 45 sebentar tadi bersama dengan Dr. Mahyudin menceritakan tentang kisah Saidina Maryam yang dipilih ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibersihkan ataupun disucikan, wastafaki ala nisa'il alamin, menjadi pilihan di atas semua segala wanita seluruh alam ya. Jadi ini adalah satu kisah Allah menyambung
Nabi Zakaria yang sebenarnya dalam ayat yang ke-44 itu terpilih ya, terpilih dalam peristiwa cabutan ya, mereka melemparkan aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladaihim yastasimun ya, iaitu mereka berbalah siapa nak jaga Sayyidatina Maryam ini, maka keputusan itu menunjukkan kepada Nabi Zakaria. Dan pada ayat 45 itu diberitahu tentang satu berita gembira juga ya, sebagaimana kita lihat sebentar tadi, Nabi Zakaria dapat berita gembira iaitu dapat seorang anak bernama Yahya. Kalau pada ayat 45 ini Saidina Maryam mendapat khabar gembira ya, khabar gembira iaitu Isa ibnu Maryam ya, yang akan dilahirkan wajihan fid dunya wal akhirah, yang terkemuka, yang masyhur bukan sahaja di dunia tetapi sampai ke akhirat, wa minal muqarrabin. Ini sebagai satu penjelasan bahawa ini bukan anak biasa-biasa ya, pasal orang-orang Bani Israel ada yang mengatakan ini anak ya yang tidak mulia, tapi Allah menyatakan ini wajihan dan juga wa minal muqarrabin. Jadi kalau kita lihat pada muka surat 56 disambung lagi tentang apa yang ada kehebatan ataupun kelebihan ni fadal daripada Allah SWT kepada Nabi Isa. Pada ayat 46, 47, 48 itu bercerita tentang dia berbicara ya dengan manusia ketika dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Jadi ini adalah satu penjelasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kata Maryam ya, qalat rabbi anna, iaitu ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang lelaki pun yang menyentuhku. Kalau Nabi Zakaria bertanya, aku ni dah tua Ustaz ya, dah isteriku mandul. Kalau katakan Saidina Maryam mengatakan bahawa aku tidak pernah lam yamsasni bashar, tidak pernah disentuh oleh walaupun seorang manusia ya, seorang lelaki. Jadi Allah mengingatkan qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha ya. Kalau Nabi Zakaria, Allah mengingatkan tentang bahawa perkara ini yaf'alu ma yasha, tapi kalau di sini Allah menyatakan yakhluqu ma yasha ya, sebagai penekanan bahawa ini diciptakan, bukan sekadar dibuat oleh Allah tapi diciptakan ma yasha, menunjukkan bahawa Nabi Isa ini tidak melalui proses yang normal ya, normal kalau katakan biasanya lelaki dan perempuan, tetapi kali ini ada lelaki ada perempuan sahaja, iaitu Saidina Maryam. Jadi mungkin selepas ini kita nak mendengar pula mukjizat Nabi Isa ya. Nak mohon pada Dr. Mahyudin untuk membaca dan kemudian mungkin boleh memberi sedikit tadabbur pada ayat 49 tentang mukjizat Nabi Isa. Doktor, silakan. Baca. Ustaz baca, kemudian Ustaz boleh ulas sikit mukjizat ini Macam apa biasa. kepentingannya untuk kita bersama. Boleh. Apa nama ni, tadi kita dah dengar doktor baca mujawab Ya. Jadi nak juga mungkin ada juga sahabat-sahabat pendengar dan saya sendiri pun nak dengar bacaan secara tadwir pula kan. Bacaan murattal. Mungkin ada perbezaan gerakan dia ke ataupun cara bacaan kita tu. Mohon doktor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya 49 ya, 49. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
dari sudut pengertian ayat ini, kita sama-sama tengok. Ini ayat yang menceritakan sedikit tentang mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam. Wa rasulan ila bani Israil. Ayat ini rentetan daripada ayat di atas, di mana Nabi Allah Isa alaihissalam diberi kurnia mukjizat, dia boleh bercakap dengan manusia dalam buaian. Dia masih dalam buaian, dia boleh bercakap, menyatakan aku ini adalah rasul yang akan dibangkitkan sedikit masa lagi. Wakahlan, dan dia juga berbicara dengan manusia pada ketika dia telah dewasa. Wa minas salihin, dan dia tergolong di kalangan orang-orang yang saleh. Kemudian itu di antara mukjizat yang akan didapati oleh Nabi Isa alaihissalam. Tamam? Wa rasulan, Nabi Isa ini adalah salah seorang rasul ila bani Israil, kepada bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, sesungguhnya aku datang pada kamu wahai kaumku dengan bukti tanda daripada Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa taala. Anni akhluqu lakum minat-tin, aku menciptakan, aku membuat kepada kamu minat-tin, daripada tanah, kahayatit tairi, seperti rupa seekor burung. Disebutkan oleh ahli tafsir di sini, Nabi Isa alaihissalam membuat dengan tanah, rupa seekor kelawar. Kelawar, bukan burung. Ada pendapat ulama kata burung sungguh. Ada setengah pendapat ulama mengatakan binatang yang terbang itu ialah kelawar. Pasal apa kelawar? Sebab kelawar ditakuti saat-saat kita sekarang kan. Orang takut pula kelawar kan. Tak apa. Kerana kelawar itu ialah binatang yang boleh katakan sempurna, paling sempurna. Sempurna. Kelawar. Sebab dia binatang yang dia bukan macam burung-burung yang lain, kan? Burung yang lain dia bertelur. Kelawar dia beranak. Oh, beranak Ya. Oh, dia mamalia. Dia mamalia. Dia makan, dia bukan makan buah. Dia makan buah dan makan benda-benda serangga-serangga. Dia makan semua. Oh, begitu. Kemudian dia boleh terbang. Dia boleh terbang. Mamalia yang boleh terbang. Kemudian lagi dia ada banyak sifat dia. Di antaranya juga dia disebut oleh ulama fiqh, seperti dalam kitab Iqna, dia datang haid. Dia datang haid. So ada beberapa jenis binatang saja yang berhaid. Arnab, tu saya tak ingatlah, boleh rujuk kitab balik. Antaranya ialah kelawar. Sebab itu dikatakan kelawar ni satu binatang yang sempurna. Sebab dia binatang pemangsa yang boleh terbang dan beranak juga. Datang haid. Masya-Allah, tabarakallah. So Nabi Isa alaihissalam buat tanah, maknanya macam kita kan, budak-budak main plastasin tu kan. Tiup dia boleh. Dan ditiupkan padanya, bukan tiup, tiup lah, ditiup dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka hiduplah burung ini. Subhanallah. Kalau kelawar ini hidup, lalu terbang, disaksikan oleh kaumnya. Itu di antara bukti bukti kebenaran dia sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ialah wa ubriul akmaha wal abrasa. Nabi Isa alaihissalam boleh menyembuhkan penyakit apa kita panggil orang buta. Ada orang yang lahirnya asalnya buta kan. So boleh disembuhkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Juga penyakit Ustaz, dia digunakan perkataan akmaha, biasanya orang cakap tentang obya kan. Apa bezanya? Perkataan dia ada banyak perkataan yang mengitlakkan orang buta, seperti kafif, seperti al-ami kan. Kemudian juga al-akmah. Apa beza? Ada beza? Itu barangkali dari sudut bahasanya ada perbezaan sebanyak yang itu perlu kita tengok kamusnya. Mungkin ada beza secara lebih spesifik, tapi makna secara umumnya buta. Wal abrasa, dan orang yang berpenyakit sopak. Abras ni seperti orang sama ada dia berkulit putih seperti albino kita panggil kan, ataupun dia berpenyakit abras. Itu penyakit apa ya? Kusta. Abras. Okey. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan itu biiznillah. Setiap bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa ini disertai dengan
biiznillah. Biiznillah. Maknanya bukan dengan kuasa, keupayaan, kemampuan dia sendiri. Isa. Semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu. Jadi maksudnya Nabi Isa ni memang segala mukjizat yang ada ini adalah dengan izin Allah, Izin ya, Allah. dengan izin Allah SWT. Dan ini penting untuk difahami, pasal kadang-kadang ada orang yang dia nampak perkara yang pelik ataupun hebat, dia tidak mengaitkan dia dengan biiznillah, maka itu yang mewujudkan taksub kepada individu, ataupun malah kalau di sini taksub kepada Nabi Isa ini membawa kepada agama Nasrani sendiri, yang sebenarnya Allah jelaskan di sini betul-betul bahawa ini adalah ayat daripada Allah, in kuntum mukminin, jika kamu orang yang beriman. Dan doktor, kita berada di penghujung rancangan kita. Kita sudah berada di penghujung. Ingat banyak lagi perkara yang ingin kita bincangkan dan nak dengar daripada doktor bacaannya, tetapi dengan penghujung rancangan ini, kita mohon pada Allah Subhanahu taala agar Allah izinkan lagi kita bersama dengan Dr. Mahyudin Daud dan belajar lebih lagi. Dan mungkin boleh doktor memimpin bacaan doa ringkas diaminkan oleh penonton di rumah agar sama-sama kita sabat bersama Al-Quran. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Mahyudin sebagai tetamu jemputan kita yang amat istimewa. InsyaAllah nanti mungkin satu hari nanti kekanda beliau pula Al-Fadhil Ustaz Yahya Daud dapat kita akan bersama dengan Masya-Allah, insya-Allah kita doakan. Dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, teruskan mengikuti program My Quran Time ini bersama, mengikuti dan juga menyokong, ya. Salah satu usaha untuk kita menyebarkan mushaf Al-Quran adalah wakaf untuk ummah, ya, sebagaimana yang dimaklumi bahawa kita ingin menyebarkan program-program Al-Quran ini ke seluruh dunia, ya, ke seluruh pelosok negara ini di wakaf untuk ummah. Jadi tuan-tuan yang ada kesempatan, kami menjemput untuk bersama menyumbang dan kita sebar-sebarkan lagi, dan kita ikuti lagi ulangan bagi program hari ini, kalau ada yang terlepas, ya, bersama dengan Dr. Mahyudin pada jam 11 malam. Betul, dan 6 pagi, ya, insya-Allah, agar kita dapat ulang bacaan dan juga kefahaman. Dan insya-Allah kita akan bersama dalam halaman baru pada hari esok, insya-Allah, dalam My Quran Time yang dibawakan khas oleh Mufas, baca, faham, amal, insya-Allah.